Assalamualaikum, salam Rabu sekali lagi 7 Oktober 2020. Okay, hari ni saya nak bercerita pasal closing price. Kenapa pentingnya closing price dan kalau kita boleh dapatkan idea kenapa selalu orang kata closing price tu penting. Terutama sekali melibatkan kawasan-kawasan yang very sensitive. Sensitif contohnya bila breakout, bila breakdown ke bawah. Okay. Saya tak nak cerita tempat-tempat tu, tapi saya nak bagi contoh supaya kita mudah faham. Dan bila kita buat signal tu, kadang-kadang kita nak lebih cepat daripada signal. Kalau kita buat sendiri, kita tahulah. Macam saya tahulah macam ni, kemunculan untuk breakout ni saya faham. Dan saya dah terangkan macam mana kita nak dapat, nak agak yang ini adalah breakout dan sampai signal tu muncul. Okay, yang ni saya nak kena pakai chart yang agak laju sikit. Saya pakai okay lah, pakai ni lah. Kita ambil chart 1 minit sebagai contoh ya. Dan saya pakai saya punya ni, panggil dia first breakout. Okay, first breakout. Okay, kat sini maksudnya kita kecilkan sikit lah. Kita ambil 5 dan juga 5. Okay. So hijau ni maksudnya breakout 5 candle dan merah ni maksudnya breakdown kepada 5 candle. Okay, bila kita kata closing price, maksudnya kalau pada ketika kejadian sekarang ni, selagi dia tak, macam saya ni, saya buat closing price candle merah ni akan muncul sekiranya ada harga close lebih rendah daripada 5 candle yang paling rendah dia pernah buat. Yang ini pun sama, close lebih tinggi daripada 5 candle yang dia pernah buat. 5 candle ni sebab kita pilih kat sini 5 lah. 5. Okay. Kenapa kita kena tunggu? Saya nak bagi contoh, kita tak ada pula kejadian lah. Contohlah pada ketika ni lah. Ni katalah sana 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 ni yang paling tinggi. Kita nak tunggu sebab kita nak tunggukan dia confirmation, pengesahan yang memang dia betul-betul close. Ini saya buat close ya. Okay, ni bila kita buat study macam ni, apa yang kita nampak kat sini? So, sebelah kanan ni adalah real time. Real time. Ni real time ni tengah berjalan 1 minit. Yang sebelah kiri ni adalah kejadian-kejadian lampau yang sudah berlaku. Sudah berlaku. Bila kita buat syarat, macam saya buat syarat ni 5 ni, maksudnya dia close di atas barulah dia jadi kali hijau. Serupa juga macam ni, kalau close bawah baru merah. Okay. Apa yang kita nampak bila kita buat study ni lah. Sebab tu indikator ni bila kita buat, dia namanya study. Apa yang nampak? Benda ni, hijau ni akan muncul hanya kalau dia cukup syarat close di atas 5 candle. Cerita dia close, baru dia jadi color hijau. Dan yang ini close 5 candle paling rendah, sebab tu dia jadi warna merah. Okay. Bila kita buat real time, contohlah real time macam ni, selagi benda tu tak close, dia tak akan muncul lah yang hijau dan merah ni. Dia tak akan muncul. Ni kenapa tak keluar merah ni? Ni lain. Ini saya buat macam cycle juga ni. Sekarang ni dah sell, kita tunggu, kalau nak keluar kita tunggu buy lah sampai buy ni keluar. Jadi maksudnya kalau kita buat signal, kita kena tunggu close juga. Begitulah juga kalau kata kita buat break support, kalau kita buat stop loss lah, support, mesti tunggu dia sampai close dulu. Sebab close tu menunjukkan kejadian sudah berlaku. Kalau kita, ni saya ambil dalam kurungan kalau kita ambil nilai close ya. Sebab kalau tak salah saya lah, untuk forex ke ataupun yang jenis laju macam ni, kadang-kadang dia tak kira close, dia ambil low je kan. Dia dah bocor low tu, kira consider dia nak turun lagi lah.
Sebab tu kalau kes ni saya kata close, kita kena tunggu dia close untuk pengesahan. Sebab apa, kalau kita tengok sebelah kiri ni, ini close baru dia muncul. Close baru dia muncul. Selagi dia tak close, selagi itulah dia takkan merah. Kalau tidak nanti, kita takkan jumpa pun yang color signal-signal yang kita buat ni. Ni. Confirm takkan jumpa. Confirm takkan jumpa. Itulah yang dimaksudkan dengan tunggu close. Tunggu close. Tapi bergantunglah macam ni kan. Kalau kata yang area sini, ni dah bocor kan. Kita kata tunggu dulu, sinilah. Sini baru kita nak exit lah. Ataupun kita nak sell kan. Tunggu dia close. Selagi dia masih berekor-ekor ni, mungkin tak berapa cukup kuat lagi. Kalau terlupa, bayangkan balik kalau kita buat signal, tengok je yang sebelah kiri ni, kenapa dia muncul hijau? Kenapa dia muncul hijau? Kenapa dia muncul merah? Dia muncul hijau sebab dia dah berjaya close. Dan kita pun tandakan dia warna hijau. Yang ini berjaya break dan berjaya close di bawah. Dan kita tandakan dia warna merah. Faham tak setakat sekarang ni? Saya harap boleh faham. Jadi sebab itulah orang kata, kenapa kena tunggu close. Ada tunggu close. Tapi jangan confuse dengan yang pasal echo ke apa semua. Tak, saya cuma nak bagi tahu je kenapa, salah satu sudut pandang lah kenapa kita perlu tunggu close. Kalau tidak nanti contoh macam sekarang ni tak nampak lah sebab saya buat cycle ni. Oh, kejap. Kita boleh tambah contoh. Okey. Macam ni cantik. Tutup dulu. Nampak? Kita tunggu close. Dan kita tunggu close. Lepas close barulah kita buat. Okey, sekarang ni dia dah close. So bolehlah kita nak buat apa strategi yang kita nak buat. Sebab kadang-kadang nanti kita takut nanti kita dah dalam keadaan dia belum merah lagi, kita dah pun taruh sell, tiba-tiba dia patah balik. Terus jadi hitam. Lepas tu dia terus naik atas, tak ingat dunia dah. Contohlah. Sebab tu kita kena tunggu close. Kenapa tunggu close? Kejadian sebelum ni pun menunjukkan signal kita hanya muncul selepas closing price. Closing price. Okeylah, itu saja. Saya rasa semoga membantu. Tak cantik buat 1 minit, laju sangat. Saya tutup ni dengan 5 minit. 5 minit. Okey. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi.